السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya melakukan perbuatan keingkaran demi keingkaran. Kita akur dengan kedudukan hati kita yang serendah-rendahnya, atau erti kata yang lain, kita akur dengan kedudukan hati kita yang penuh tawadhu'. Kesemua kita adalah hamba yang begitu memiliki serba banyak kekurangan muamalah hubungan baik kita dengan Allah. Walaupun kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan, keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan, masih lagi kita dikekalkan oleh Allah, masih lagi kita dipilih oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk berada dalam kesibukan beramal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya hati-hati kita diterjemahkan dalam kedudukan hati yang bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizinkan oleh Allah, atas bantuan taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan masa yang sama memohonlah kita kepada Allah supaya kita sentiasa dibantu, diberikan kekuatan, diberikan istiqamah oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa insya-Allah akan kita sambung kitab muzakarah kita, iaitu kitab yang berjudul ataupun kitab yang bertajuk Bustanul Arifin, karya ataupun karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan masih lagi dalam pembahasan muqaddimah yang disampaikan oleh muallif ataupun musannif, iaitu pengarang kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, atau qala musannif rahimahullahu ta'ala, atau qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Muka surat 1 Perenggan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul lah? Betul? Betul lah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah juga Tuhan Allah yang memperlihatkan ilmu hakikat, iaitu ilmu yang sebenarnya, kepada sesiapa yang ia, iaitu Allah, kasihi dari kalangan hamba-hambanya. Lalu mereka sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hamba Allah yang khusus, dan Allah berikan pada mereka hakikatul ilm. Allah anugerahkan pada mereka hakikat yang sebenar terhadap ilmu. Sekiranya soal harta, soal kekayaan, pada kafir muslim Allah bagi.
soal harta yang melimpah, soal kekayaan yang banyak, kemewahan, orang yang beriman, orang yang taat dan orang yang maksiat Allah bagi. Tapi ilmu berbeza. Soal kemewahan, kekayaan itu bukanlah kayu ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah. Kerana kemewahan, kekayaan mana-mana hamba dapat. Hatta orang kafir kekayaan mereka lagi melimpah berbanding kita. Menunjukkan kemewahan, kekayaan perkara hina. Kalau betul lah benda tu satu kebanggaan, satu kemuliaan, nescaya ditutup pintu kekayaan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Kekayaan, kemewahan orang kafir pun dapat, orang kita, orang Islam beriman pun ada juga kaya. Yang kedua, orang beriman Muslim ada yang taat, ada yang maksiat. Yang taat pun Allah berikan kekayaan, orang yang maksiat pun Allah berikan kekayaan juga. Berbeza dengan ilmu. Hanya Allah anugerahkan ilmu hanya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kekayaan tak dipilih, semua Allah bagi. Kemewahan hidup semua Allah bagi. Kereta Alphard, Porsche, Lamborghini, orang kafir pun pakai, orang Muslim pun pakai juga. Orang yang tak sembahyang pun pakai, orang jaga salat sembahyang pun dia pun ada pakai juga. Tapi ilmu berbeza kedudukannya. Sebab itu dalam surah Al-Mujadalah juzuk 28, surah yang pertama bagi juzuk 28, surah Al-Mujadalah. Lepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, firman Allah, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ila akhiril ayat. Dalam surah ini ayat yang ke-11 firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah meninggikan darjat orang-orang yang beriman, dan Allah juga telah meninggikan darjat orang-orang yang berilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat Al-Quran ini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan firman Allah ini membuktikan kesemua orang-orang yang beriman itu mulia di sisi Allah. 700 tingkatan darjat lebih mulia berbanding orang-orang beriman adalah orang-orang beriman yang Allah anugerahkan ilmu kepada mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan satu riwayat kisah di dalam karyanya Siyar A'lam An-Nubala. Kitab ni ada 36 jilid. Nak beli kena standby duit lebih kurang dalam 2,000 lebih baru boleh beli. Kerana orang berilmu disanggup miskin harta, tapi dia tak sanggup miskin kitab dan ilmu. Oi, tak sanggup. Dalam kitab karya Imam Az-Zahabi antara yang terbesar jugalah ni. Kalau ustaz-ustaz yang mahir dalam ilmu hadis, biasa dia akan confirm boleh tahu punya kitab ni, Siyar A'lam An-Nubala. Walaupun Imam Az-Zahabi punya karya khusus soal para hufaz, para hadis, iaitu Tazkiratul Hufaz, tapi ini karya yang boleh jugalah dijadikan rujukan dalam soal perawi-perawi hadis. Tapi bukan sajalah cerita mengenai perawi hadis, lain pun ada juga. Biodata Imam Al-Ghazali rahimahullah pun juga termaktub dalam kitab ni.
Imam Az-Zahabi rahimahullah ada menyebutkan riwayat tentang Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid. Setelah daripada Bani Umayyah jatuh, maka naiklah Bani Abbasiyah. Antara saya tak kata awal antara dalam kepimpinan Bani Abbasiyah terkenal satu khalifah, yang lain tak apa nak kenal sangat, tapi khalifah ni biasa kita dengar Harun Ar-Rashid. Dia ada dua orang anak, Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Dua-dua sempat juga perintah jadi kerajaan, sempatlah jadi khalifah setelah meninggal ayah mereka ni. Harun Ar-Rashid, time anaknya kecil ni biasa dia keluar daripada istana pergi halaqah majlis ilmu. Dia akan bawa dua anak dia pegang tangan, Al-Amin sebelah, Al-Ma'mun sebelah, pergi halaqah majlis ilmu, dudukkan kedua mereka. Harun Ar-Rashid akan balik ni, macam hantar sekolah lah ataupun tuition. Cukup time balik, maka Harun Ar-Rashid keluar balik pada rumah dia, bawa balik anak dia. Satu hari Harun Ar-Rashid melihat satu tragedi kisah yang seolah-olah satu tamparan bagi dia. Harun Ar-Rashid ketika keluar daripada istana nak bawa balik anaknya, ketika mendekati halaqah majlis ilmu, ternyata kedua puteranya itu Al-Amin, Al-Ma'mun tengah berkelahi. Berkelahi kenapa? Masing-masing nak ambil selipar atau slipper tuan syekh, tuan guru mereka. Al-Amin kata, saya yang nak ambil. Maksud ini nak ambil, nak letak depan kaki guru mereka. Al-Ma'mun kata, la ana, tak boleh, saya yang kena letak. Kemudian apa mereka buat? Seorang ambil sebelah, Al-Amin ambil sebelah, Al-Ma'mun ambil sebelah, lari menuju pada syekh mereka, letakkan di hadapan kaki guru mereka. Harun Ar-Rashid tengok, kemudian pergi menemui guru kepada mengajari kedua putera mereka. Kata Harun Ar-Rashid, ya muallim, wahai orang alim, aku tanyakan di kau, di antara kedua kita lah, siapakah yang paling mulia? Muallim, wahai orang alim ni kata, Masya Allah, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, sudah tentulah Tuan Khalifah lebih mulia berbanding saya. Kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid, tidak wahai orang berilmu, aku tidak melihat kedua putera anak raja bergaduh sama mereka nak ambil selipar ayah mereka sebagai raja, sebagai seorang raja, meletakkan selipar di hadapan kaki ayah mereka sebagai seorang raja. Namun aku melihat kedua putera anak raja ini berkelahi sesama mereka untuk mengambil selipar guru mereka dan letakkan di hadapan kaki guru mereka. Ini membuktikan padaku kedudukan orang yang memiliki ilmu jauh lebih hebat, jauh lebih mulia di sisi Allah berbanding pangkat seorang raja. Ini siapa sebut? Raja sendiri sebutlah. Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam karyanya Siyar A'lam An-Nubala. Jadi kekayaan, kemewahan, semua Allah boleh bagi. Orang kafir, orang mukmin, orang ta'an, orang fasik, orang maksiat, semua Allah bagi. Melainkan ilmu tidak sewenang-wenangnya diberi oleh Allah, melainkan Allah hanya menganugerahkan ilmu hanya kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, dan dialah juga Tuhan, iaitu Allah, yang memperlihatkan ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya kepada sesiapa yang ia, iaitu Allah, kasihi dari kalangan hamba-hambanya. Jadi kena ada alhamdulillahnya lah
Kerana Allah memilih kita daripada kalangan hamba yang dicintai oleh Allah, kemudian Allah berikan ilmu kepada kita. So kena ada satu sudut alhamdulillahnya, kerana Allah pilih kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah, kemudian Allah mudahkan jalan untuk kita menuntut ilmu. Okey, setelah Allah memilih hamba itu untuk berada dalam kesibukan mempelajari ilmu, kemudian hakikatul ilm, hakikat ilmu itu akan menjadikan seseorang itu lepas itulah lalu mereka sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah, Imam Asy'arani rahimahullah menyebutkan riwayat ini dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, Tanbihul Ghafilin, satu karya lagi. Biasa kita mungkin pernah dengar lah kot, karangan Imam Al-Layth As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin. Dulu saya belajar tahfiz, dulu dekat balik pulau Pinang. Balik pulau Pinang, biasa orang tahu durian lah kan. Saya Pulau Pinang, Sungai Pinang. Bila sebut Sungai Pinang, orang tua dia tahu Boria Sungai Pinang, kan. Sungai Pinang tempat saya asal situ, tempat lahir saya. Ketika saya belajar tahfiz dulu, saya ingat lagi guru saya dia ada rotan. Dekat tengah-tengah rotan tu ditulis Tanbihul Ghafilin. Tak faham kenapa kat situ ada Tanbihul Ghafilin dekat rotan tu. Pada lama-lama belajar baru faham kenapa ada Tanbihul Ghafilin. Orang yang tahu bahasa Arab mungkin dia tahulah apa maksud dia. Ataupun siapa yang mengaji atau belajar kitab ni, dia empaklah terjemahan tu ada kat depan kitab. Tanbihul Ghafilin atau Tanbih Al-Ghafilin. Tanbih bermakna tanbih, peringatan. Al-Ghafilin iaitu orang-orang yang lalai. Jadi rotan ni adalah peringatan untuk orang-orang yang lalai. Tanbihul Ghafilin satu kitab lain, Tanbihul Mughtarrin satu kitab lain. Ini kitab Imam Asy'arani rahimahullah, anak murid kepada Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah, lebih kurang 500 tahun yang lepas. Imam Asy'arani rahimahullah karang satu kitab menyebutkan akhlak-akhlak para salafus salih. Siapa tu salafus salih? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, setelahku. Jadi setelahku adalah tabi'in, setelahku iaitu adalah tabi'ut tabi'in. Kat dalam kitab ni disebutkan satu riwayat, orang jumpa Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah. Imam Sufyan Al-Thawri ni otak pikap. Maksud saya otak pikap tu, banyak hafalan, kekuatan ingatan dia sangat-sangat kuat. Penting sangat berkaitan ilmu, sangkut paut dengan kekuatan hafalan, sangat penting. Sebab tu di Mauritania, satu keaiban bagi guru kalau mengajar pakai kitab, satu aib besar, mesti guru tu dia kena hafal. So saya ada kitab di depan saya, satu keaiban, dan tuan-tuan tak ada kitab, alhamdulillah, okey dah tu. Lebih kurang Mauritania punya ulama tu ada nampak lah. Sebab apa tahu? Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang syarah kitab Sahih Bukhari berdoa, ya Allah, jadikanlah kekuatan ingatan hafalan saya terhadap ilmu seperti Imam Az-Zahabi
rahimahullah. Imam As-Suyuti rahimahullah pula akhirnya ia menghafal, kekuatan ingatan dia luar biasa. Dan Imam As-Suyuti pula berdoa, maksudnya berdoa setiap kali minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam, setiap kali nak minum air Zam-Zam, diri kan adabnya. Diri itu minum di antara doa Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ya Allah, jadikanlah kekuatan hafalan saya seperti Imam Az-Zahabi. Imam As-Suyuti rahimahullah pula, kalau biasa dapat air Zam-Zam, minum al-ma'u Zam-Zam, minum air Zam-Zam sambil berdoa, ya Allah, jadikanlah kekuatan hafalan saya seperti Ibn Hajar. Dan jadilah mereka seperti yang Allah jadikan mereka. Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah, antara ulama hadis yang memiliki kekuatan hafalan ingatan yang begitu sangat kuat. Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, orang tanya, bagaimanakah cara terbaik untuk saya menemui ulama-ulama yang zuhud terhadap dunia? Cerita ni 1000 tahun, bukan 1000, lebih lagi yang lepas. Lebih lagi. Kata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, celakalah kamu. Kamu bertanya kepadaku sesuatu barang yang berharga yang dia dah hilang dah, dan sangat-sangat susah untuk menemuinya. So nak jumpa ulama yang betul-betul zuhud terhadap dunia, zaman tu dah payah dah, susah dah. Padahal berada pada zaman sebaik-baik zaman tu, apatah lagi kita di zaman sekarang. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haqiqatul ilm, apabila Allah menganugerahkan hakikat ilmu kepada seorang, akan menjadikan dia lebih memilih dengan kehidupan yang zuhud. Sebab tu para a'immah, para salafus salih jauh beza dengan kehidupan ustaz sekarang. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut dalam Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan balik buka kitab tu, ada ustaz ngajar sini, Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab ni Bidayatul Hidayah pada muqaddimah, apa kata perkataan deep yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya orang awam, masyarakat tak berani menghimpun kekayaan yang begitu banyak. Mereka takut. Tetapi ketika mereka melihat ulama-ulama sudah menghimpun harta yang banyak, kehidupan ulama dah mewah, maka mereka menjadikan ini sebagai dalil untuk hidup mereka pula bermewah-mewah. Dan mereka inilah dinamakan sebagai al-ulama as-su', ulama yang tak boleh pakai, ulama yang Nabi risau lebih daripada kedatangan Dajjal. Kita imbas tengok bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh mengenai rumah Nabi, saya mungkin ada sebut kot pada edisi kuliah sebelum ni, saya tak ingat dan saya tak ulang balik. Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim meriwayatkan, juga Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya Sahih. Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim meriwayatkan dalam karyanya Hilyah daripada sahabat Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, kami lebih kurang 8 orang sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengalami kehidupan yang begitu susah, sehingga makanan kami ketika itu hanyalah daun-daun kering. Kata Utbah bin Ghazwan, ketika kami makan ini menyebabkan lidah-lidah kami terluka. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, di sisi bibir-bibir kami luka. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, ketika kami buang najis, najis kami punya bau dengan kambing-kambing kami punya najis bau dah sama dah.
kerana tidaklah kami makan melainkan hanya daun-daun kering. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kehidupan yang sedemikian. Ini baru saya sebut satu riwayat. Banyak riwayat lagi ada. Sebab tu para salafus salih, mereka lebih memilih kehidupan yang sederhana, kehidupan yang zuhud berbanding daripada kehidupan yang mewah. Apakah seseorang itu tidak boleh menghimpun harta yang banyak? Jawabnya boleh. Kerana Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memiliki ijtihad pandangan, tidak ada kebaikan pada seorang yang ada kekuatan untuk bekerja, malah dia tak menghimpunkan harta yang banyak. Tak ada kebaikan orang yang dia ada kekuatan kerja, tapi dia tak kerja himpunkan harta yang banyak. Orang macam ni tak ada kebaikan kat dia. Jadi yang kebaikannya macam mana? Dia ada kekuatan untuk kerja, kerjalah, cari duit yang banyak. Dan janganlah hidup bermewah-mewah. Gunakanlah harta yang banyak untuk infak fi sabilillah ta'ala. Jadikan harta yang banyak yang dimiliki untuk bantu saudara muslim yang lain. Dan hiduplah kamu dengan hidup yang sederhana. Kita dah dengarkan sejarah kan, Abdul Rahman ibn Auf ada harta yang banyak. Uthman ibn Affan memiliki harta yang banyak. Betul, tapi rumah mereka tak banglo lah. Kehidupan mereka tak mewah lah. Just mereka memiliki harta yang banyak dan mereka gunakan untuk infak fi sabilillah. Diriwayatkan daripada Salim bin Abdullah, ia meriwayatkan daripada ayahnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Biasa kita pernah dengar riwayat ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam i'lan pada para sahabat untuk infak, kemudian kata Umar bin Al-Khattab, fi hadhihi al-yawm, hari ini nescaya akan ku mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam banyaknya harta dan berinfak. Datanglah Sayyidina Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Ibn Al-Khattab, berapa harta yang kamu bawa? Berapa banyak? Maka Umar mengatakan separuh. Separuh lagi saya tinggal di rumah saya. Saya tinggalkan untuk keluarga, yang separuh lagi saya bawa untuk infak. Kemudian datanglah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu untuk infak. Ditanya, wahai Uthman, berapa harta yang kamu bawa? Suku. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, ditanya, berapa banyak harta yang kamu bawa? Semua harta yang saya bawa. Yang tinggal Allahu wa Rasul. Ketiga-tiga sahabat ni harta yang paling banyak Uthman ibn Affan, walaupun suku je bawa. So yang tinggal berapa banyak lagi banyak lagi tinggal. Jadi bukanlah zuhud ni kita kata jangan kerja, pakai pakaian kuning-kuning, nampak macam style lama-lama. Bukan nak suruh kita tinggal rumah di kampung-kampung, corok-corok kampung, duduk rumah papan. Bukan, itu bukan zuhud. Zuhud himpunlah harta yang banyak dan jadikan ia sebagai taqarrabu ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Segi infak fi sabilillah, bantu saudara muslim, memberikan hutang pada orang. Tuan-tuan tahu Imam Ibn Jauzi rahimahullah ada karang satu kitab, Birru Was-Silah, cerita mengenai pentingnya hubungan baik antara kita dengan mak ayah kita, dengan hubungan baik kita dengan adik-beradik kita, dan hubungan baik kita dengan seluruh kaum muslimin. Dekat situ ada satu bab, kelebihan memberi hutang pada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam, sehingga dalam ketika itu kami berhadapan dengan babul jannah, pintu syurga. Diukir di atas pintu syurga tersebut, pahala memberi sedekah ikhlas dilipatkan 10 kali ganda. Akan tetapi pahala memberi hutang 18 lipat kali ganda. Aku bertanya pada Jibril AS, ya Jibril, kenapa pahala memberi hutang lebih besar lagi? Ganjaran pahala berbanding memberi sedekah.
Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memberi sedekah boleh jadi sampai pada tangan orang yang perlukan ketika itu ataupun tak perlu ketika itu. Melainkan orang memberikan hutang, pahala lebih besar kerana telah sampai pada tangan orang yang mendesak ketika itu. Kerana itulah pahala lebih besar lagi, pahala memberi hutang berbanding pahala memberi sedekah. Kalaulah orang buat YouTube, nak bagi sedekah buat YouTube, sepatutnya nak bagi hutang dia kena buat YouTube lah, pahala lagi besar lagi. Maka ada seorang ulama namanya Muhammad bin Suqa Az-Zahid. Az-Zahid tu nak, kenapa, apa maksudnya? Nak bagi tahu orang yang zuhud lah. Muhammad bin Suqa rahimahullah, orang yang cerdik dalam bekerja. Kerja keras, dapat duit banyak, kemudian bagi orang hutang. Bagi orang hutang. Orang tanya kenapa buat macam tu? Ya, kerana memberi hutang, pahala jadi banyak. Andai kata orang yang hutang padaku, dia susah nak bayar pada tempoh yang ku letakkan, maka aku akan lambatkan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melambatkan tempoh pembayaran hutang, kerana susahnya orang yang berhutang tu nak bayar ketika itu, dilambatkan tempoh pembayaran, maka di akhirat Allah akan letakkan dia berada pada naungan yang tidak ada naungan yang selamat ketika itu, melainkan naungan arasy Allah Ta'ala. Ni bukan soal halalkan hutang tau. Awak just lambatkan sahaja, itu pun memiliki fadilah yang besar, apatah lagi menghalalkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimah bagi kitabnya ini, dan dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat, iaitu ilmu yang sebenar, kepada sesiapa yang ia kasihi dari kalangan hamba-hambanya. Lalu mereka sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, aduwaka nafsaka min ahli al-qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, Wahai Abdullah, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, atau hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang musafir. Kerana orang yang asing, orang musafir, tidak ada kemewahan dalam hidup mereka. Orang asing tu kebanyakannya lah foreigner. Kalau duduk dekat Malaysia ni, hidup dia zuhud benar. Satu bilik, satu rumah, 12 orang dia boleh duduk. Kita 3-4 orang pun kita rasa tak boleh hidup, tapi dia boleh. Dan dia memiliki kehidupan yang begitu sederhana. Saya tak kata semua, kebanyakan. Tapi tuan-tuan tahu tak, dia tengah membina banglo di Cidakang, dia tengah membina banglo di Dhaka. Cidakang, Dhaka ni benda apa ni? Tu dekat Bangladesh lah, nama tempat. Tahu Nah, walaupun dia memiliki kesederhanaan hidup di Malaysia, tapi kalau dia balik tempoh lebih kurang 15 tahun, kemudian dia ditakdirkan oleh Allah balik di kampung, kira dia orang hefeh dah. Macam itulah kehidupan seorang di dunia. Itulah maksudnya Nabi sabdakan kepada Abdullah bin Umar, supaya orang beriman hidup di dunia ni biasa-biasa sudahlah. Kerana Allah Ta'ala menyimpankan kenikmatan yang jauh lebih nikmat lagi, dan ia adalah abadan abada, kekal selama-lamanya. Pelik kan? Orang tu sanggup hutang untuk kemewahan. TV hutang, kereta nak 2-3 nak nampak kita mahal hutang, kowe hutang, semua dia hutang, supaya dia nak jadikan kehidupan dia itu bak seperti syurga. Mana mungkin boleh sama. Sebab tu Nabi sabdakan pada Abdullah bin Umar, hidup dunia ni biasa-biasa sudahlah. Aduwaka nafsaka min ahli al-qubur. Rasakanlah hidup kamu ni termasuk daripada kalangan ahli al-qubur. Selain daripada seorang itu akan zuhud sekiranya Allah berikan kepadanya hakikatul ilm, hakikat ilmu, dan benar-benar berusaha untuk mencapai keredaannya. Dan orang yang berilmu itu dia akan ikhlas menjadikan ilmu yang diperoleh itu sebagai at-tariq fi mardatillahi ta'ala. Jadi dia akan jadikan ilmu itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu mereka membuat bekalan untuk negeri akhirat dan menjauhi apa-apa yang dimurkai Allah, dan menjaga diri daripada terdedah kepada siksaannya, iaitu siksaan Allah. Aku memuji akan Allah Ta'ala sebagai pujian yang banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya, dan aku meminta akan Dia Allah akan tambahan daripada kelebihannya dan kurniaannya. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Ta'ala, sebagai mengakui dengan keesaannya dan sebagai pengakuan yang wajib atas sekalian hambanya, kerana hendak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Kita sambung sikit, lepas tu kita
Bulan depan kita sambung amma ba'du. Sikit-sikit ya, baca je. Boleh ke baca je? Takut ada syarah pula nanti. Ya, tak payahlah. Nanti kita sambunglah bulan depan dan aku bersaksi. Hadirin, hadiran, tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum mengakhiri kuliah, macam biasa, saya minta maaf. Andai kata sepanjang tempoh si kuliah, mana tahulah mungkin ada kata-kata saya yang saya tak sedar, mungkin ada kata-kata saya yang terguris. Hati tuan-tuan, perempuan, minta maaf lah banyak-banyak. Dan seterusnya, saya ada hajat, saya nak minta sumbangan dan bantuan daripada semua jemaah, baik daripada jemaah muslimin dan juga muslimat semua. Saya nak minta sumbangan dan bantuan berupa doa untuk diri saya, untuk isteri saya dan juga untuk anak saya. Yang seterusnya, tanamkan niat untuk bangun tahajud besok ni. Dan juga sebelum tidur, niat maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita hari ini. Tak tahulah apa salah mereka dengan kita. Mungkin diorang mengumpat kita, caci maki kita. Just maafkanlah sebelum tidur. Kerana ia merupakan amal yang mudah sangat masuk syurga, seperti riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala. Dan juga kita doa pada Allah supaya Allah berikan kekuatan untuk kita amal terhadap ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini. Yang seterusnya, memperbanyakkan juga kepada saudara muslim kita di Palestin. Moga Allah berikan keamanan, kesejahteraan, kemenangan kepada mereka. Dan doalah khususnya di waktu tahajud, kerana waktu tahajud di antara waktu terbaik mustajabnya doa para hamba. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah. Sada silap, kelemahan, kekurangan datang dari diri saya sendiri. Hakikatnya qadrihi khairi syarri minallahi ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, ilaihil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.